Assalamualaikum anak-anak. Apa khabar semua? Lama kita tak jumpa ya. Cikgu harap anak-anak sentiasa dalam keadaan sihat. Sihat tubuh badan, sihat akal fikiran, sihat minda, sentiasa fikir benda yang baik-baik. Anak-anak, semasa PKP ni, ambillah makanan yang baik-baik untuk anak dapatkan kesihatan yang optimal dan badan mampu melawan penyakit. InsyaAllah anak-anak, sekarang ni cikgu tak nak panjangkan masa, kita pergi pada pelajaran kita hari ini. Sebelum tu, cikgu nak anak-anak tengok gambar yang cikgu tunjukkan. Okey, gambar yang pertama yang cikgu pilih ialah gambar flora dan fauna. Okey, kalau anak-anak tengok gambar ni, apa yang anak-anak nampak dahulu? Okey, betul. Kita akan nampak bunga. Okey, kita tengok pula gambar yang kedua. Gambar yang cikgu pilih adalah gambar daripada satu siri animasi Finding Nemo. Okey. Dalam gambar ni ada gambar Nemo, ada gambar Dory dan persekitarannya. Dalam gambar ni apa yang anak-anak nampak dulu? Okey, betul. Kita akan nampak gambar Nemo. Gambar clownfish ni yang bernama Nemo. Dan kita nampak juga ekor Dory. Okey. Anak-anak sebenarnya kenapa anak-anak nampak gambar bunga dulu dan gambar Nemo ni dulu adalah kerana warna yang digunakan dalam gambar-gambar ni adalah warna kontra. So, bila warna yang digunakan adalah warna kontra, jadi kita akan nampak gambar tu dulu. Kita akan nampak warna tu dulu berbanding dengan persekitaran yang ada. Okey anak-anak, baiklah. Hari ini kita akan belajar tajuk kontra. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh dalam tajuk kontra ni, mari sama-sama kita tengok objektif yang ingin dicapai dalam pembelajaran kali ini. Okey, seterusnya kita pergi kepada definisi kontra. Anak-anak, definisi kontra ialah suatu unsur seni yang berbeza atau bercanggah dalam sesuatu gubahan. Kontra, dia akan mewujudkan penegasan. Penegasan ni menyebabkan kita nampak perkara tu dahulu. Kita nampak yang lain kemudian. Bila gambar tu ditunjukkan atau kita tengok sesuatu, kita akan nampak sesuatu yang kontra dahulu. So, itu adalah unsur penegasan. Okey, dalam kita belajar tentang kontra, mari kita sama-sama tengok apakah ciri-ciri kontra yang kita boleh lihat di alam semula jadi pada objek buatan manusia dan juga karya seni visual. Kontra ni digunakan untuk mewujudkan kelainan. Kelainan mungkin di segi rupa, di segi saiz, bentuk, warna, garisan dan lain-lain lagi. Anak-anak, mari kita tengok gambar yang pertama yang cikgu pilih berkenaan dengan kontra di alam semula jadi. Okey, kalau kita tengok gambar ni, kontra di alam semula jadi, kita tengok dulu gambar kuda belang. Okey, kuda belang ni dia ada garisan kan? Dia ada garisan. Tapi garisan tu tak sama arah. Jadi bila garisan tu berlainan arah, dia wujud kontra garisan. So bila kontra garisan, kita akan nampak kuda belang tu garisan dia sana sini kan? Itu kontra garisan. Sekarang kita tengok gambar yang kedua pula. Gambar kedua, cikgu pilih tembikai. Oh, tengok tembikai. Besarnya tembikai. Subhanallah. Besar tembikai ni. Berat dia lebih kurang 10 kilo tembikai ni. Kalau kita tengok tembikai ni, kalau kita tengok tembikai yang cikgu tunjukkan ni, tembikai ni, kita tengok warna dia. Ada harga lagi nak? Okey. Kita tengok warna dia hijau. So, tak ada kontra warna hijau. Tetapi, bila kita belah tembikai ni, seperti gambar yang kita dah pilih ni, bila kita belah, isi dia warna merah. So, kita akan nampak kontras ataupun kontra warna merah dan hijau. Yang mana warna merah dan hijau ni, dalam roda warna merah dan hijau, kedudukannya adalah bertentangan. Iaitu warna merah dan hijau adalah warna penggenap. Jadi, dia mewujud warna penggenap, mewujudkan kesan kontra. Okey, untuk seterusnya anak-anak kita tengok pula kontra pada objek buatan manusia. Kontra pada objek buatan manusia ni, kita boleh tengok pada gambar yang cikgu pilih ni, iaitu gambar meja taman. Meja taman ni
Meja tu sendiri bulat, tapi kerusi 4 segi. Maksudnya dia punya bentuk 4 segi ataupun bersegi, bersudut. Manakala meja adalah bulat. So ada kontra bentuk di situ. Okey, gambar seterusnya kita tengok ni untuk set minum petang. Kita ada kontra saiz pada teko. Pada teko ada kontra saiz. Ada teko besar, ada teko kecil. Itu kontra saiz. Kemudian seterusnya, kita tengok pula kontra pada karya seni visual. Gambar yang cikgu pilih ni adalah gambar kontra jalinan yang mana kita boleh tengok pada hasil bunga yang dibuat menggunakan karangan laut. So kalau kita pegang, tekstur dia berbeza. Tekstur setiap bunga tu berbeza. Jadi itu kita panggil kontra jalinan. Seterusnya kita ada gambar kontrarupa. Kontrarupa ini adalah gambar hasil karya seni pada kaca. Okey, kita ada kontrarupa. Hijau sikit. Okey, anak-anak, seterusnya kita beralih kepada fungsi kontra. Okey, anak-anak, cuba tengok gambar yang cikgu dah pilih ni. Okey, fungsi kontra ada beberapa fungsi kontra. Antaranya yang pertama adalah untuk menimbulkan kesan penegasan. Kalau kita tengok gambar ni, gambar yang cikgu pilih ni, okey, dia menimbulkan kesan penegasan. Jadi bila ada penegasan, kita akan nampak, kenapa ada 3 segi tu kat tengah-tengah gambar tu. So gambar 3 segi tu kat tengah-tengah tu kita paling nampak. Sebab apa? Sebab ada unsur penegasan. Okey, seterusnya fungsi kontra juga adalah untuk mewujudkan perbezaan. Yang mana perbezaan ni akan menarik perhatian. Mewujudkan perbezaan yang mana perbezaan ini akan menarik perhatian. Fungsi kontra yang lain yang digunakan juga untuk menarik perhatian adalah contoh yang cikgu pilih ni. Kenapa kita nak papan tanda menarik perhatian? Supaya mesej yang disampaikan dapat disampaikan dengan jelas. Begitu juga pada fungsi tanda yang cikgu pilih, tanda jalan raya. Tanda jalan raya juga ada unsur kontra yang mana kontra bentuk, tanda tu bulat dan ada tanda garisan di tengah-tengahnya. Itu mewujudkan kontra. Supaya apa? Supaya orang nampak dengan jelas tanda jalan raya tersebut. Okey, seterusnya kita tengok bahagian yang terakhir adalah teknik penghasilan kontra. Teknik penghasilan kontra ni ialah macam mana kita nak mewujud kontra. Macam mana kita nak mewujudkan kontra ataupun macam mana kita nak menghasilkan kontra agar apa yang kita buat tu menarik perhatian. Okey, yang gambar yang cikgu pilih ni kita boleh buat dengan cara kita gunakan perbezaan saiz. Pasu bunga ada pasu bunga besar, ada pasu bunga kecil, ada pasu bunga paling kecil. So bila kita orang tengok orang akan tengok 2-3 kali. So perbezaan saiz tu akan menyebabkan orang nak tengok semula. Mungkin kalau kita letak semua pasu besar, dia tidak akan menimbulkan kontra, so orang tengok sekali je. Tapi kalau kita gunakan saiz yang berbagai, perbezaan saiz, so bila orang tengok, orang akan tengok yang besar, tengok yang kecil, ni lagi kecil. Corak yang besar macam mana, corak yang kecil macam mana. So orang akan mula bandingkan. Okey, seterusnya perbezaan jalinan juga boleh menghasilkan kontra. Okey, seterusnya teknik-teknik yang lain, kita boleh gunakan perbezaan sifat garisan.
macam garisan yang cikgu pilih pada gambar ni. So perbezaan garisan tu menyebabkan tulisan garisan dilihat dengan sangat jelas. Teknik penghasilan kontra yang seterusnya ialah perbezaan rupa. Kalau kita tengok pada gambar ni, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rupa. Tapi yang kita paling nampak dengan jelas ialah 1 rupa 3 segi. Sebab perbezaan yang ditunjukkan oleh rupa 3 segi itu menghasilkan penegasan terhadap bentuk 3 segi itu. Jadi kita nampak yang tu dulu. Okey, teknik penghasilan kontra yang lain adalah perbezaan bentuk. Perbezaan bentuk kita boleh tengok, kalau tadi kita tengok perbezaan saiz pada teko, sekarang kita tengok perbezaan bentuk. Teko dan cawan. So perbezaan bentuk itu juga mewujudkan kontra. Okey, seterusnya kita tengok pada anak panah perbezaan arah. Bila kita tengok ada 3 anak panah, mata kita akan menumpu pada anak panah yang berbeza arah. So itu teknik menghasilkan kontra, perbezaan arah. Seterusnya, gambar yang tidak asing lagi pada kita, gambar ni selalu kita tengok, selalu digunakan oleh sesiapa sahaja untuk menunjukkan kontra, iaitu gambar clownfish. Warna pada badan clownfish itu sendiri, iaitu warna jingga dan warna putih, menimbulkan kontra. So bila diletakkan pada latar belakang yang berbeza, kita akan nampak ikan ni dahulu. So itu perbezaan warna digunakan dalam menghasilkan kontra. Okey, itu saja untuk kali ini anak-anak. Kita akan berjumpa lagi pada tajuk penegasan. Yang mana tajuk kontra dan tajuk penegasan adalah hampir sama. Bila ada kontra, ada penegasan. Bye. Jumpa lagi anak-anak. Bye.